C'est la vie oleh Paksi. Sejurus diputarkan lagu ini sekaligus membawa kita bukan ke tahun 1991. Sebaliknya, seakan terawang-awang di pertengahan 90-an apabila muzik alternatif, post-rock mula mendominasi pasaran bawah tanah. Ya, inilah yang dimaksudkan muzik melangkau zaman sebenarnya. Sesuatu sound yang sebenarnya bukan berada di zamannya tetapi ke hadapan. Namun begitu, sebagaimana kebanyakan album-album mainstream lain di zaman itu, segala hasil 7 lagu ciptaan sendiri yang ditonjolkan oleh Paksi di dalam album tunggal 1991 mereka itu sebenarnya bukanlah cerminan sebenar sepenuhnya. Nak tahu apa sebenarnya yang dimaksudkan? Teruskan menonton. Jangan lupa klik like serta share pada video ini. Dan untuk mereka yang baru di sini atau perasan kenapa channel ini tidak mempunyai subscriber yang banyak, ini kerana ini adalah channel baru gua. Jadi gua amat berharap sangat untuk dua orang menyokong gua dengan menambah bilangan subscriber gua. Sama-sama kita martabatkan kembali zaman kegemilangan metal dan rock di negara kita. Paksi telah diasaskan pada tahun 1987 dengan cita-cita menghasilkan sebuah album berkualiti dan eksperimental dalam haluan seperti Rush, Chicago, U2, Journey yang digabungkan dengan pengaruh dari Van Halen. Malah nama Paksi juga dipilih berdasarkan konsep eksperimental yang ingin diketengahkan mereka, bermaksud berpaksi di dalam muzik. Diasaskan di Kajang Selangor oleh keyboardis berbakat besar dalam penciptaan lagu-lagu bertaraf antarabangsa iaitu Adi, drummer Mamat, gitaris Akek dan Azrin serta basis Amran. Disebabkan kesibukan ahli-ahli Paksi dengan kerja harian dan belajar mereka, tambahan lagi keyboardis Adi yang sebenarnya sedang menuntut di Berklee Music School Amerika, membuatkan perjalanan Paksi ada kalanya yang terbatas dan hanya aktif menjalani cuti semester Adi sewaktu pulang ke Malaysia. Paksi pernah menjalani audition dengan beberapa syarikat rakaman untuk memperkenalkan muzik mereka. Malangnya, banyak syarikat rakaman pada masa itu tidak memahami konsep muzik di bawah Paksi. Kecewa dengan birokrasi tersebut dan keinginan untuk bergerak lebih cepat, basis Amran kemudiannya lebih aktif dengan kumpulan projek terbarunya bersama Dino Sinar Music iaitu Photograph. Tempat Amran digantikan oleh basis Syaz untuk memantapkan lagi posisi Paksi. Drummer Mamat ada kalanya yang bertindak sebagai pemain keyboard sewaktu ketiadaan Adi, manakala mereka juga menjemput seorang drummer dari kumpulan underground thrash metal iaitu Bullet dari kumpulan thrash metal Nemesis untuk menyertai Paksi. Kemasukan ahli dari kumpulan underground ini mungkin atas dasar minat pada Paksi yang membawa pengaruh muzik di luar kotak pada masa itu. Azrin dan Bullet juga memperkenalkan Azhar, seorang penyanyi yang merupakan rakan mereka dari ITM, untuk menggalas posisi vokal Paksi sepenuhnya. Dalam saat tersebut, gitaris Akib meninggalkan Paksi kerana mendapat pekerjaan tetap di sektor kerajaan. Namun dalam kesibukan kerja dan belajar, mereka terus berkarya mencipta beberapa lagu lagi. Paksi merakamkan demo tape dengan 8 buah lagu ciptaan sendiri berkonsepkan AOR eksperimental pada 1988 di studio Booty Boys. Dan demo tersebut telah dihantar ke Berklee Music School di Amerika Syarikat untuk tujuan mixing dan mastering. Sekaligus menjadikan ini mungkin rakaman pertama di Malaysia yang di-mix master di Amerika. Demo tape tersebut kemudian yang turut dihantar ke beberapa syarikat-syarikat rakaman di Malaysia dengan harapan untuk mencari kontrak rakaman album. Melalui demo tape ini akhirnya pada 1990, syarikat rakaman antarabangsa BMG serta-merta melamar mereka kerana rasa berminat dengan muzik eksperimental yang dibuat oleh Paksi. Walau bagaimanapun disebabkan beberapa urusan, rakaman album Paksi terpaksa ditahan seketika untuk memberi laluan kepada artis-artis rakaman BMG yang lain dahulu. Dalam tempoh itu, Azrin dan Bullet terpaksa mengundur diri kerana komitmen kerja dan pembelajaran masing-masing. Pengunduran Azrin digantikan oleh Rosmin di posisi gitar dan Mamat kembali sebagai drummer. Posisi pemain keyboard diisi oleh Razali, bekas basis kumpulan Nemesis. Akhirnya pada pertengahan 1991 barulah Paksi dijadualkan untuk proses rakaman. Mereka telah melantik Ahmad Abdullah dari Blues Gang yang memahami konsep muzik eksperimental yang dimahukan Paksi sebagai penerbit album. Ahmad Abdullah berkeputusan bukan saja membuat eksperimentasi muzik untuk Paksi, tetapi juga eksperimentasi bunyi, di mana beliau mencadangkan rakaman album Paksi dibuat di Sound Studio Ceras, sebuah studio dengan kelengkapan digital. Dengan persediaan besar tersebut, Paksi akhirnya memulakan sesi rakaman di Sound Studio Ceras pada pertengahan 1991. Kesulitan mula dirasai akibat ketidakbiasaan ahli-ahli Paksi pada teknik rakaman digital. Tambahan lagi, susunan-susunan lagu juga terpaksa diubah atas permintaan BMG demi memudahkan proses rakaman serta kononnya agar ia tidak terlalu kompleks untuk diterima umum. Akhirnya, setelah melalui berbagai rintangan untuk proses rakaman yang diselia sendiri oleh ahli-ahli Paksi dengan pihak penerbitan, album tunggal Paksi berjudul Claustrophobia Kota Raya pun hinggap di pasaran pada 1991. Ya, Paksi, Claustrophobia Kota Raya. Okey. Jadi gua dah cerita tadi pasal apa yang
latar belakang diorang dan macam mana projek ini boleh dibuat apa semua kan. Ya betul, ini adalah antara album yang layak kita katakan sebagai melangkaui zamannya. Gua perasan ya, ramai orang suka sebut pasal melangkau zaman, tapi kadang-kadang tak tepat kan. Macam ada setengah album tu dia orang kata melangkau zaman, padahal itu dah memang betul zaman dia kan. Belantara ke contohnya, Bloodshed ke contohnya, dah memang zaman dia, zaman apa, progressive rock, zaman heavy metal kan. Maka tak boleh dikatakan sebagai melangkau zaman. Tapi sebaliknya, dia betul-betul ikut zaman tu. Cuma dekat Malaysia ni, dekat Malaysia ni je. Sebab negara kita ni, dia punya birokrasi muzik dia memang tak apa-apa lah kan. Lu berbakat ke apa semua, dia tak heran tu semua. Yang dia tahu benda boleh dia kontrol, boleh dia buat duit. Itu je kan. Jadi Pak C juga adalah salah satu mangsa dia. Cuma pasal dia orang ni terlalu eksperimental sangat, jadi walaupun dia masih dikawal kan, tapi kita boleh dengar juga hasil dia tu masih tetap melangkau zaman. Macam contoh lagu C'est la vie tu lah. C'est la vie ni sebenarnya French, perkataan bahasa Perancis. Maksud dia macam lantak lah, lebih kurang macam tu lah kan. Apa-apa je lah. Okay. Jadi inlay Pak C ni antara inlay yang cukup panjang. Seperti kebiasaan kebanyakan inlay syarikat rakaman BMG. Cuma kualiti kertas BMG macam biasalah, dia kurang sikit sebenarnya kalau banding dengan syarikat lain. Cuma bab inlay panjang ni dia tak kedekut lah. Ni sama macam Saga. Saga pun inlay panjang kat, kalau lu orang masih ingat video Saga aku pernah buat tu kan. Tu kat channel lama, sekarang kita kat channel baru kan. Nampak panjang no. Hui. Panjang kan. Jadi dia mirip macam inlay Saga lah, jenis pakai panjang macam gini kan. Cuma kualiti kertas kurang lah. Okey, menurut Azhar, gambar ini diambil di bangunan Sultan Abdul Samad lah, dekat area Dataran Merdeka sana. Sesuai lah dengan tajuk dia, Klaustrofobia Kota Raya kan. Klaustrofobia ni lebih kurang macam takut pada benda yang sesak lah, lebih kurang gitulah kan. Jadi kalau kita tengok pada gambar diorang kat sini, diorang ni bergaya santai, rocker santai lah lebih kurang kan. Macam style-style simple casual gitu, smart lah, smart. Dengan masing-masing pakai baju, masuk dalam seluar, pakai kemeja kosong kan. Termasuklah Mat Thrasher ni, arwah dah ni sebenarnya. Al-Fatihah untuk beliau, iaitu Razali ataupun dulu panggilan dia sebagai Toyol. Beliau adalah basis kumpulan Nemesis Brother. Jadi dalam projek Pak C ni sebenarnya ada dua orang ahli daripada Mat Thrash. Salah seorang dia Bullet dan salah seorang lagi adalah Razali. Inilah di belakang macam biasa, inlay lirik lah kan, dengan maklumat rakaman semua dekat sini. Cuma ada beberapa benda yang gua tak berapa puas hati sikit lah. Gua masa jumpa Azhar pun gua ada cakap agak apa hal ni kan. Apa benda tu kat sini, dia tulis undangan piano Adi Azmi. Apa sebab tulis undangan? Adi Azmi ni adalah keyboardist Pak C yang sebenar. Yang original member dia, mastermind dia yang gua cerita awal-awal tadi kan. Inilah dia Adi. Apa sebab tulis undangan? Dia bukan undangan, dia adalah ahli tetap Pak C. Drums Bullet, Bullet Nemesis, Bullet Punisher, sorry. Undangan apa benda? Dia memang drama Pak C. Apa tulis undangan kan? Okey, jadi menurut Azhar, menurut ahli-ahli lain seperti Syaz juga apa semua kan, diorang di mana mereka juga ada bagi sedikit info pada gua mengenai latar belakang rakaman ni. Lagu-lagu fast, lagu-lagu slow, semua dimainkan sendiri oleh ahli Pak C sendiri, kecuali lagu-lagu dijangka hit lah, seperti lagu Antara Kita ni, di mana yang merupakan ciptaan Sari Amri. Yang itu dimainkan oleh Hillary lah. Tapi yang lain semua diorang bedal sendiri. Kalau kita tengok nama kat sini pun, Adi Azmi Bullet ni memang adalah nama ahli-ahli Pak C, bukan orang luar. Orang memang ahli Pak C, jadi tak patut tulis undangan sebenarnya kan. Jadi kat sini kita adalah ni ahli-ahli yang boleh dikatakan yang sign kontrak ataupun yang di dalam apa gambar ni lah kan, iaitu Brother Rosmin, Brother Syaz, Brother Razali, Mamat dan Azhar. Yang ada gambar kat sini. Tapi Bullet dengan Adi Azmi, diorang tak ada gambar dalam ni. Jadi mungkin sebab tu dah dia tulis sebagai undangan, tak apa-apa je lah. Padahal diorang tu original member.
kan. Okey, kita tengok info maklumat pencipta lagu. Oh, tak ada kat sini, kena tengok kat lirik dah. Baiklah, macam gua katakan, Pak Si mempunyai beberapa lagu ciptaan sendiri. Kota Raya Pak Si, Klaustrofobia Pak Si, dah 2. Radio Pak Si, radio ni macam lagu Earthshaker, Radio Magic. Janji Pak Si, dah 4 situ. Musim Panas Pak Si, 5. Arenamu Ahmad Abdullah, ni ciptaan Ahmad Abdullah, penerbit diorang iaitu Ahli Blues Gang. Aku Pak Si, Kagum Ahmad Abdullah, Seslavi Pak Si. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, 7 lagu ciptaan sendiri. 1 lagu pemberian komposer Saadi Amri, dan 2 lagu daripada pihak penerbit lah, iaitu Ahmad Abdullah. Okey, jadi disebabkan album ni tidak mempunyai copyright, nak cakap mempunyai copyright pula, mungkin BMG lupa pasal album ni, jadi dia tak claim. Baguslah dia tak claim, jangan dia claim sampai sudah kan. Jadi kita bolehlah ulas secara bertulis Sekejap lagi gua ulas lah. Okey, casing original BMG, warna putih. Sebab dia punya kaset dia pun jenis shell putih dengan printing terus kat atas shell. Pada 1991 kan, dia orang zaman-zaman terakhir lah pakai shell putih, printing macam ni. Lepas tu dah tukar ke jenis. Okey, jadi tanpa buang masa, jom kita ulas Pak Si, Klaustrofobia, Kota Raya.
Kekecewaan akibat mutu bunyi, aspek teknikal dan susunan muzik yang diubah membuatkan ahli-ahli paksi hilang semangat pada album Claustrophobia Kontraya yang dikeluarkan pada lewat 1991 tersebut. Biarpun sebanyak 7 lagu mereka berjaya direkamkan, namun ia tidak menampilkan apa yang sebenarnya paksi mahukan. Dikabarkan, lagu-lagu tersebut telah diubah sekitar 80%, berbeza daripada struktur asalnya. Dengan setiap ahli tidak lagi berminat untuk meneruskan perjuangan sebagai artis rakaman dan tiada tawaran album susulan, projek paksi akhirnya lenyap bersama angin kejatuhan industri rock negara pada masa itu. Beberapa ahli-ahli masih aktif bermain muzik walau bagaimanapun. Antaranya, keyboardis serta mastermind asal paksi iaitu Adi, yang lebih aktif berkarya dan menjadi penerbit album secara belakang tabir, malah popular menerusi album terbitan artis solo pertamanya iaitu Anwar Zain. Manakala vokalis Azhar pula hari ini aktif bersama Bloodshed. Apakah akan ada lagi usaha ahli-ahli paksi mungkin untuk merakamkan sebuah lagu yang benar-benar mengikut cita rasa dimahukan mereka satu ketika dahulu? Mungkin paksi tidak dihargai di zamannya, tapi mungkin akan dihargai di zaman ini sebagai kumpulan yang melangkaui zaman di eranya. Kedinginan di pagi ini membaluti tubuhku ini. Terlalu lemah untuk ku berdiri sampai masa satu janji bersama melodi dan nota. Pergi jauh dariku, berjanji hanya akan kembali setelah jadi kenyataan.